Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Muhammad Ashraf bin Anwar. My ID matric is I1920405. I would like to present chapter 13, Logistic and Channel Management. Okay, first I would like to present the objective or the meaning of logistic. Logistic, the synonymous term of physical distribution, involve planning, implementing and controlling the physical flow of material from the point of origin to the point of the customer at a profit. The role of logistic is to get the right amount of product to the right place in the right time. Okey, logistik bermaksud sebaran fizikal sinonim yang melibatkan perancangan, melaksanakan, mengawal aliran fizikal bahan dari titik asal ke titik pengguna dengan keuntungan. Kira bermaksudnya logistik ialah bermulanya barang dari asal sehingga ke pengguna akhir untuk mendapatkan keuntungan. Peranan logistik adalah untuk mendapatkan jumlah yang tepat produk ke tempat betul dalam masa yang tepat. Kalau logistik ni dia berperanan menjaga produk tu atau dia menentukan jumlah suatu produk tu untuk dikeluarkan mengikut masa yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan. Okay, there are 6 components in the logistic. First is transportation. Second is material handling. Third is order processing. 4 is inventory control. 5 is warehousing. And 6 is packaging. Okay, dia terdapat 6 komponen dalam sistem logistik ni. Yang pertama adalah pengangkutan. Yang kedua adalah bahan pengendalian. Yang ketiga, pemprosesan pesanan. Yang keempat, kawalan inventory. Yang kelima, penggudangan. Dan yang keenam, iaitu last sekali adalah pembungkusan. Okay, now we go to the role of logistic. The role of logistic mean the movement of the right amount of the right product to the right place at the right time is the essence of the role of logistic in the marketing channel. Ni maksud pergerakan jumlah produk yang betul ke tempat yang betul pada masa yang tepat adalah intipati peranan logistik dalam saluran pemasaran. Now we go to logistic system, cost and component. System concept. The various factors involved in the logistical process and the interrelationship among them. Total cost approach address all of the cost of logistics together and seek to minimize the total cost. Component, transportation, material handling, order processing, inventory control, warehousing and packaging. Okay, now we go to system concept. Iaitu konsep sistem bermaksud pelbagai faktor yang terlibat dalam proses logistik dan perkaitan antara mereka. Faktor-faktor tersebut termasuk pengangkutan, pengendalian bahan, kawalan inventory, pergudangan dan pembungkusan barang. Pada hakikatnya, mereka yang bertanggungjawab menguruskan logistik berusaha mencari gabungan yang optimum komponen logistik asas untuk memenuhi keperluan perkhidmatan pelanggan. Okay, sekarang kita bergerak kepada total cost approach, iaitu pendekatan kos keseluruhan. Ini maksud menangani kos logistik bersama dan berusaha untuk meminimumkan jumlah kos. Setiap syarikat mesti mengkaji kos setiap komponen dalam logistik dan bagaimana ia mempengaruhi lain-lain komponen yang berlainan. Okay, sekarang kita bergerak kepada 6 komponen dalam logistik. Yang pertama adalah pengangkutan. Pengangkutan adalah komponen yang paling asas dan jelas diperlukan dalam sistem logistik. Pengangkutan juga sering menjadi komponen yang paling tinggi peratusan dari jumlah kos logistik. Isu utama yang dihadapi oleh firma sendiri adalah memilih mod pengangkutan yang terbaik untuk memenuhi permintaan perkhidmatan pelanggan. Iaitu contohnya
menyediakan pengangkutan seperti lori ataupun kapal terbang. Kira setiap firma dia perlu kira kos untuk setiap pengangkutan untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Okey, seterusnya pengendalian bahan. Ini merangkumi pelbagai aktiviti dan peralatan yang terlibat dalam penempatan dan pergerakan produk di kawasan simpanan. Masalah yang sering ditangani semasa merancang sistem pengendalian bahan merangkumi cara meminimumkan jarak produk dipindahkan, apa jenis peralatan mekanikal yang akan digunakan untuk meminimumkan kos, dan cara yang terbaik untuk menggunakan tenaga kerja. Okey, sekarang kita bergerak ke komponen ketiga, iaitu order processing. Order processing is often a key component of logistics, and developing an efficient order processing system can often be far from routine. The importance of order processing in logistics lies in its relationship with order cycle time. Itu bermaksud pemprosesan pesanan sering menjadi komponen utama dalam logistik dan mengembangkan pesanan yang cekap. Sistem pemprosesan selalunya jauh dari rutin. Kepentingan pemprosesan pesanan di logistik terletak pada hubungannya dengan masa kitaran pesanan. Okay, next is inventory control. Inventory control refer to the firm attempt to hold the lowest level of inventory that will still enable it to meet consumer demand. Kawalan inventory merujuk kepada percubaan syarikat untuk menahan tahap inventory yang rendah yang akan tetap membolehkannya memenuhi permintaan pelanggan. Okay, next is warehousing. The warehousing component of a logistics system is concerned with the holding of product until they are ready to be sold. Warehousing can be one of the more complex components of logistics system because it entails several key decisions like where to locate warehouse, how many, size, design and ownership. Okey, komponen pergudangan sistem logistik berkaitan dengan pemegangan produk hingga siap dijual. Pergudangan boleh menjadi salah satu yang lebih kompleks komponen sistem logistik kerana memerlukan beberapa keputusan penting seperti di mana cari gudang, berapa saiz, reka bentuk dan pemilikan. And the last is packaging. Packaging and the cost associated with the packaging of product, consumer package and case design can affect the other component of the system and vice versa. Pembungkusan dan kos yang berkaitan dengan pembungkusan produk, pakej pengguna dan reka bentuk kes boleh mempengaruhi komponen sistem yang lain dan sebaliknya. Okay, now we go to the output of the logistics system, customer service. The collection of activities performed in filling order and keeping customers happy, or creating in the customer's mind the perception of organisation that is easy to do business with. Ini maksud pengumpulan aktiviti yang dilakukan dalam mengisi pesanan dan membuat pelanggan merasa senang atau mewujudkan pemikiran pelanggan mengenai persepsi organisasi yang senang dilakukan dengan perniagaan. Okay, now we go to 9 category of logistic service standard. First, time from order received to order shipment. Second, order size and assortment constraint. Third, percentage of item out of stock. Fourth, percentage of order filled accurately. Fifth, percentage of order filled within a given number of days from receipt of the order. Six, percentage of order filled. 7, percentage of customer order that arrive in good condition. 8, order cycle time from order placement to order delivery. And 9, ease and flexibility of order placement. Okay, first, masa dari receipt. Yang pertama, masa dari receipt pesanan hingga penghantaran pesanan. Yang kedua, ukuran pesanan dan kekangan pelbagai. Yang ketiga, peratusan barang kehabisan stok. Yang keempat, peratusan pesanan yang diisi dengan tepat. Yang kelima, peraturan pesanan yang diisi dalam jumlah hari tertentu sejak penerimaan pesanan. Yang keenam, peratusan pesanan yang diisi. Yang ketujuh, peratusan pesanan pelanggan yang tiba dalam keadaan baik. Yang ke-8, waktu kiraan pesanan, masa dari penempatan pesanan hingga penghantaran pesanan.
Yang ke-9, kemudahan dan fleksibiliti penempatan pesanan. Okay, now we go to 4 keys of interface between logistic and channel management. First, define the kind of logistic service standard that channel members want. Second, making sure that the proposed logistic program designed by the manufacturer meets the channel member service standard. Third, selling the channel member on the logistic program. And 4, monitoring the result of the logistic program once it has been instituted. Okay, first we go to define logistic service standard. Logistic service standard maksud secara amnya, semakin tinggi piawaian perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pengilang, semakin tinggi kosnya. Biasanya tidak mungkin untuk melarikan diri dari pertukaran kos yang lebih tinggi untuk yang lebih tinggi standard perkhidmatan. Oleh itu, masalah yang dihadapi pengurus saluran berkenaan dengan menentukan perkhidmatan logistik standard adalah untuk menentukan dengan tepat jenis dan tahap perkhidmatan logistik yang dikehendaki oleh ahli saluran. Untuk menangani masalah ini dengan berkesan, pengurus saluran perlu mendapatkan pandangan ahli saluran mengenai jenis standard perkhidmatan yang mereka mahukan sebelum mengembangkan program logistik. Ini maksud setiap pengurus perlu mengenal pasti jenis logistik yang diperlukan, dan di samping itu dia juga harus berbincang dengan ahli member untuk memastikan setiap logistik yang diperlukan dapat dikurangkan kos. Okay, next we go to evaluating the logistic program. Ini bermaksud program logistik boleh ditawarkan kepada ahli saluran sebagai entiti yang terpisah atau mungkin disertakan sebagai komponen utama pendekatan keseluruhan pengeluar untuk menyokong keperluan ahli saluran. Ia memerlukan pengurus saluran yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai objektif program logistik. Tugas pengurus saluran untuk memastikan bahawa program itu benar-benar seperti apa yang ahli saluran mahu. Kira setiap pengurus perlu meyakinkan ahli saluran berkenaan dengan setiap logistik yang dipilih. Okay, next we go to selling the channel member on the logistic program. Stewart suggests several types of appeal to help sell the logistic program to channel member. Manufacturer should emphasize that a new logistic program can go faster. There are three suggestions that Stewart suggests. First, fewer out of stock occurrences. Second, reduce channel member inventory. And third, increase manufacturer support for channel member. Ini maksud yang pertama, lebih sedikit kejadian di luar stok. Yang kedua, pengurangan inventory ahli saluran. Yang ketiga, peningkatan sokongan pengeluar untuk ahli saluran. Okay, and lastly, we go to monitoring the logistics system. Logistics system must be continuously monitored, both in terms of how successful they are in performing for the manufacturer, and just as important, how well they are meeting channel member need. The channel manager should continually monitor the channel member reaction to the logistic program. The most effective way is to conduct a survey of a sample channel member. The survey should be part of the overall market channel audit. Okey, ini bermaksud sistem logistik mesti dipantau secara berterusan, baik dari segi keberhasilannya dalam prestasi untuk pengeluar dan sama pentingnya seberapa baik mereka bertemu keperluan ahli saluran. Pengurus saluran harus terus memantau reaksi ahli saluran terhadap program logistik. Cara yang paling berkesan adalah dengan melakukan tinjauan terhadap sampel saluran ahli. Tinjauan ini harus menjadi sebahagian daripada audit saluran pemasaran secara keseluruhan. Okay, that's all from me. Thank you.